Okay, kau mengira bilangan nilai terdapat dalam satu senarai, mengira dan mendapatkan nilai kaum berikut adalah langkah yang dilaksanakan. Okay, ada perwakilan sebagai pembilang. Okay, kemudian mesti ada nilai awalan. Kaum dikira dengan menambah pembilang dengan 1 bagi setiap tu. Okey, ni yang tu lah. Pembilang tambah-tambah, I tambah-tambah. Okey, memaparkan nilai akhir pembilang iaitu nilai kaum. Ni nilai kaum maksudnya dia nak kira bilangan data. Betul tak? Merujuk proses mengira bilangan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Okey. Kita tengok dia ada kata okey, nama ni untuk kita masukkan lah. Okey, ulang false ni untuk pengulangan tadi. Okey, untuk pengulangan tadi. So dia guna dual . Yang biasa kita guna ialah while tu. Yang biasa kita guna ialah while. Maksudnya dia uji syarat dulu baru dia buat masuk dalam kurungan tu. Okey, yang ni dia guna dual, maksudnya dia akan buat juga macam mana pun, sekali mesti dia buat. Okey, lepas tu baru dia uji syarat tadi tu. Okey. Okey, syarat dia ialah selagi ulang tu sama dengan betul, true, selagi itulah dia akan minta nama dan seterusnya. Okey, ini lebih kurang sama macam nombor apa nama dia buat di min baru ni. Okey, min baru ni. Cuma dalam min tu kita kira puratus lalu. Yang ni tidak, dia tak ada. Dia cuma hanya mengira jumlah nama ataupun jumlah data yang dimasukkan. Okey. So itu yang dikata pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Jadi bila masuk je data, so dia akan kira data pertama tu sebagai data yang pertama, 1. Okey, bila kamu katakan nak ulang sekali lagi, dia masuk data kedua, so dia akan kira data kedua adalah yang kedua. So last sekali dia akan keluarkan berapa jumlah data yang kamu telah masukkan. Okey, ini quite senang jugalah. Okey. Contohnya dia masuk pertama Ali, kedua dia masuk Lim Swee Peng. Tanya lagi, masuk banyak kali-kali. Okey, sekali kan dia tak nak lagi. So akan keluarlah 3. Okey. Kalau kamu kat rumah kamu ada laptop, kamu boleh uji coding ni kan, senang je. Kamu ada tak yang version hak ni, version apa nama dia? Soft copy ni, kamu highlight je, betul kamu uji dia lah. Okey. Kamu uji dia. Semalam teacher dah nak tunjuk kamu. Teacher buat contoh, bukan contoh 12 jap. Semalam teacher try buat yang kamu punya coding kamu buat tu. Okay, kalau PHP dia mesti save di XAMPP. Okay, under htdocs. Okay, kalau yang file ni dia adalah file HTML. Bila file HTML dia tak perlu save dalam XAMPP ni. Kamu boleh save di mana-mana. Okay, boleh save di mana-mana. Ni contoh teacher dah masukkan data. So dia keluar lah. Okay, data tu kena ubah. Ni contoh teacher ubah nombor dia. Okay. Ubah di coding lah. Okay, bila kita ubah di coding, dia tukar lah nombor dia. Okay. Tu, kamu boleh try buat coding dia. Senang je coding dia. Coding dia macam atau cara yang kamu buat, cetak ali kamu buat tadi, so betul lah coding dia. Okay. Dia tukar sikit je. Tapi dia tak guna if else lah, sebab kamu tengok tu dia bukan guna if else, dia kena guna if 2 kali. Kalau guna if else, dia akan jadi dia tak uji dua-dua. Okay. Mana makcik tadi? Okay. Ni. So senanglah yang ni. Okay, yang penting kamu faham konsep dia. Okay. Kita tengok carta alih dia.
Carta alih dia macam jujukan jugalah, tapi tak, dia ada juga pilihan bawah tu untuk ulangan tu. Okey. Dalam buku notepad type diberi sebagai tu. Okey, ini macam tadi jugalah. Okey. Contoh ni kamu teacher tak paksa kamu buat, tapi kamu boleh buat lah. Cuba tengok. Okey, nilai dia. Okey. Atau cari bagi ni betul dah ni, tak ada kan? Salah, betul dah. Yang betul punya. Ni kamu boleh uji lah, nak tengok. Bila kita uji atau cara tu, kita akan lebih faham. Okey. Seterusnya, pengumpulan nilai struktur giliran Q. Urutan ini itu merupakan nilai ruang yang kata secara teratur. Q boleh membuang nilai lama. Nilai awal dimasukkan. Kaedah ini dipanggil FIFO. First in, first out. Untuk mengalami konsep Q ini, cuba murid bayangkan sistem angka giliran di counter bank. Okey. Terdapat dua operasi dalam Q, iaitu NQ masukkan data ke dalam Q, DQ membuang data lama dalam Q. Operasi Q boleh dilakukan menggunakan fungsi push. Q ialah memasukkan, maksudnya masuk orang datang. Bila kamu pergi bank, dia tekan nombor je, so dia pun masuk dalam giliran orang yang menunggu. Okey. Kemudian menggunakan fungsi push dan shift. Okey, fungsi push dan shift ni maksudnya fungsi yang ada dalam JavaScript. Okey, kita guna ayat tu. Itu masuk fungsi tu. Dalam raja atau unshift dan pop bagi objek tersebut yang telah diwujud dalam raja tu. Okey, operasi Q. Okey, kelebihan 40 ini sangat digunakan untuk bagi fungsi tersebut. Tidak sesuai jika mempunyai Q yang besar, panjang. Okey, nilai perlu digerakkan gunakan setiap kali fungsi shift dipanggil dan digunakan. Oh lah, letih nak dengar ni. Nilai awal dimasukkan melalui bahagian belakang ingatan array. Okey, tadi dia kata apa nama dia? Nilai awal dimasukkan dalam belakang. Ini contoh ruangan array dia. Okey. So dia akan masuk daripada belakang. Kemudian dia akan push orang tu ke depan daripada belakang. So gitulah. Bila orang tu dah sampai giliran dia yang ni, okey, dia dah habis, so dia akan push yang satu ke depan. Lebih kurang gitulah. Okey, untuk fungsi push dan shift dalam JavaScript. Hak ni dia nak menerangkan kamu apa yang dia buat. Bila kita kata guna fungsi push tu, dia buat macam mana. Maksudnya dia dah sedia satu ruangan. So orang yang masuk akan duduk di belakang. Kalau teacher tak ingat, dia kalau FIFO ni tadi ada apa? Fungsi FIFO. First in, first out. Okay, siapa yang masuk dulu, orang tu lah yang akan keluar dulu. Okay, so dia masuk belakang. First in, first out. First in, first out. Dia ada juga satu, ada juga yang first in, last out. Ada juga konsep itu. Ni first in, first out. Orang yang masuk dulu, dia akan keluar dulu. Okay. Ni dia terangkan. Masukkan ni dari arah belakang dalam queue. Kemudian dengan satu dan seterusnya. Ni teacher rasa kamu faham dah lah konsep ni. Senang konsep dia. Okay, tak susah mana ini. Okay, kita tengok contoh 15. Ni kamu tengok dia, Q dia adalah kosong lah. Macam kamu tengok tadi. Teacher nak habis dah ke? Kamu punya kita habiskan sampai teacher habiskan satu topik ni. Okay. Lepas tu kita habis 10.40. Siapa yang rasa dah tak sabar nak makan tu, boleh dah pergi ambil makanan ke, minum air ke. Okay, bagi 10 minit kita habiskan. Okay, contoh 15 menunjukkan umpukan nombor ke dalam senarai dikenali sebagai Q menggunakan satu cara push. Seterusnya proses mengeluarkan nombor daripada giliran juga dilaksanakan menggunakan satu cara shift. Okay, nombor pertama dikeluarkan daripada giliran atau cara JavaScript dan output ditunjukkan kepada raja di bawah. Okay, ni Q ni adalah nama pembeli barang. Okay, yang ni dia bagi kosong. Nombor baru, nombor keluar. Nombor baru, nombor keluar. Okey. So nombor baru dia bagi 5. Nombor baru nombor 5. Q ini bukan
Bukan kita masukkan okay. So Q no dot push Q nombor yang ni dot push maksudnya dia akan masukkan nombor 5 dulu. 5 okay. Write nombor baru. So kali pertama dia akan tulis nombor 5. Okay. Q nombor negatif 1. Write nombor baru. Sekarang nombor baru dia adalah negatif 1. Q push nombor baru tadi. Yang pertama dia buat 5 dan yang kedua dia buat negatif 1. Lepas tu dia buat nombor 12. Okay. Senarai nombor terkini dalam giliran. Okay, dia akan buatlah document write.qno. Okay, dia akan nampak tu. 5 boleh dibuat gini. 5 negatif 1 12. Bila kamu nak suruh dia print qno tu dia akan keluar macam gini lah. Ni. Nampak ke tak? Tu kamu boleh rujuk buku teks ni yang ni. Senarai tu. Okey. Ni. Okey, sekarang ini tu cara atas ni dia nak masuk. Yang ni kita tidak masuk. Maksud kita masuk satu-satu menggunakan dalam coding terus masuk. Okey. Okey, nombor keluar qno.shift. So bila document write nombor dikeluarkan, nombor keluar, so dia akan ambil nombor yang dia maksudnya dia terbalik lah. Tadi dia ambil yang nombor maksudnya dia masukkan, bila dia masukkan dia masuk daripada belakang. Bila nak keluarkan dia akan ambil nombor yang di depan. Jadi dia keluarkan nombor keluar sama dengan quick shift no. Okey, nombor dikeluarkan dia akan ambil nombor yang pertama iaitu nombor 5 dan senarai terkini adalah tu tadi. Tu. Okey, ada soalan yang ni? Boleh faham? Untuk Q. Ada soalan? Kalau pada teacher ni tak susah sangat lah pada teacher nak faham. Okay, sebab dia tak ada maksudnya dia macam lebih kurang macam step by step je punya tugasan tu. Okay. Kamu tengok dia punya coding pun sama lah. Ni coding dia sama je. Tak ada I, tak ada pembilang. Okay. Maksudnya bila nak masuk nombor yang baru, coding dia gini je. Super. Okay, masuk nombor baru. Katalah kamu nak buang nombor, ada lagi nombor kamu nak buang selain pada nombor 5, maksudnya nombor yang kedua, kita ambil je lah. Ni dia punya ni, arahan dia ni. Okay, katalah kamu buat kamu buat arahan yang ni sampai 3 kali. Okay, bila kamu suruh senarai terkini dalam giliran, maksudnya jadi kosong, tak ada. Bila kita buat 3 kali macam tak ada kosong. Kalau buat 4 kali teacher tak pasti dia keluar berapa. Dia buat keluar error ke, kosong juga ke, macam mana. Okay, itu sebab tu teacher kata kalau kamu maksudnya ada kemudahan komputer, cubalah try. Okay, try buat coding dia. Jadi kamu nampaklah kamu lebih faham. Okay, ni kamu boleh buat kalau kamu ada Dreamweaver pun boleh. Ada notepad pun boleh senang lah. Notepad, teacher guna notepad je. Okay, dan save file ni sebagai .html .html. Kalau .html dia memang tak perlukan local host tu, dia boleh terus direct kamu run dia je. Okay, teacher tunjuk kamu macam mana nak run. Teacher buka tak? Coding. Mana tak jumpa. Okay, yang tu coding yang teacher buat tu, bila kita nak run, kita pergi je run.
Kamu pilih lah. Chrome ke. Tu dia ada belakang. Teacher try Chrome ni. Chrome. So dia akan run di Chrome lah. Okay. Ataupun kalau kamu lebih senang macam gitulah. Kalau kamu tak nak run di Chrome pun, maksudnya tak nak guna fungsi run ni, kamu boleh juga ambil nama file tu. File tu nama dia apa? Latihan.html. Mesti semualah lengkap. Kalau dia duduk di desktop, maksudnya kamu kena type sekali nama folder dia. Sebab tu teacher lebih suka guna run. Maksud kita tak payah tercari-cari nama folder ke apa dia, kena type. Maksud kita terus je boleh launch kat situ. Okay. Jadi kamu boleh cuba supaya kamu lebih faham. Lebih faham. Senyap je ke dia tidur dah budak-budak ni. Okey. Tu ada soalan yang ni? Tu dia punya catat alih dia. Catat alih dia pun samalah. Catat alih kamu tengok catat alih dia berbentuk jujukan saja. Okey. Dan cara nak guna push dan juga shift sama, iaitu kita masukkan nilai pemboleh ubah dalam kurungan tersebut. Okey. Ni kalau function ni maksudnya dia buat dah coding siap-siap untuk kamu, kamu nak guna aje. Okey, so macam sama konsep kamu buat function dan prosedur kamu sebelum ni lah. Maksudnya kita buat siap-siap, bila nak guna kita panggil aje dia. Okey, ni bukan kamu yang buat, dia yang buat untuk kamu, kamu just gunakan saja. Okey. Ni tak apalah kita buat minggu depan lah. Takut kamu pening kepala pula nak jawab. Teacher nak tengok kamu punya latihan nak kena buat ke apa. Ni tadi nombor 7, aktiviti 7 boleh try sendiri. Ada soalan? Okey, kamu boleh cuba buat latihan aktiviti 6. Okey, aktiviti 6. Okey, teacher brief sikit apa dia nak buat. Dia nak cari ni lah super nilai min, iaitu purata. Ni dia punya soalan PSA mungkin jadi macam gini jugalah. Okey, dia macam soalan sebelum ni dia direct nak cari nilai apa, kos tertinggi, sorry sebelum ni kamu buat kos tertinggi, kos terendah, direct question. Ni dia beritahu kamu masalah dan kamu kena decide apa dia step yang kamu kena buat. Okey, setahun sejumlah kesusahan melibatkan wabak semakin meningkat. Carta palang pada yang seterusnya telah menunjukkan jumlah kes keseluruhan wabak denggi di 5 buah negeri di Malaysia pada tahun 2015. Okey. Ini lah data dia. Selangor, KL, Kelantan, Johor, Perak. Okey. Selangor juga yang tinggi. COVID pun dia tinggi. Denggi pun dia tinggi. Okey. Berdasarkan garis atas, lukis carta alih menunjukkan langkah untuk menyiapkan min atau purata bagi keseluruhan tu. Ini memang soalan senang. Tak boleh jawab, tak tahu nak cakap apa. Okey. Dia nak apa? Dia nak min saja, mendapatkan nilai min saja. Okey. Jadi carta alih kamu ni kalau ikutlah lebih kurang ni lah, lebih kurang. Okey. Okey. Tu kamu jawab je tu. Minggu depan kita tengok lagi. Yang 4 orang lagi tak hantar, tolong hantar. Okey, kalau tak ada soalan kita boleh stop sini lah. Kamu try buat aktiviti 6. Okey. Kalau tak ada apa-apa kita stop dulu lah. Okey. Assalamualaikum.